Buruh paksa, puncanya di mana? Saham Top Glove Corporation merudum setelah Customs and Border Protection (CBP) Amerika Syarikat mengarahkan supaya sarung tangan pakai buang diimport ke negara berkenaan dirampas susulan menemui bukti bahawa pengilang menggunakan tenaga buruh paksa, lapor akhbar The Bloomberg. Saham syarikat tersebut jatuh sebanyak hampir 5%, tahap terendah sejak 3 Mac yang merupakan hari kedua kerugian. Ia turun 21% tahun ini iaitu antara penurunan terbesar penanda aras stok Malaysia. Menurut laporan, Pejabat Perdagangan CBP selepas merujuk dengan Jabatan Perbendaharaan telah menjatuhkan hukuman terhadap pembuat sarung tangan terbesar di dunia itu. Katanya pihaknya telah menemui maklumat yang cukup untuk mempercayai bahawa Top Glove menggunakan tenaga buruh paksa dalam membuat sarung tangan pakai buang itu. Perintah tersebut memperluas arahan tahun lalu yang melarang import dari 2 unit syarikat berkenaan. Penemuan buruh paksa hari ini adalah hasil penyelidik CBP selama sebulan yang bertujuan untuk mencegah barang-barang yang dibuat oleh hamba abdi moden memasuki perdagangan Amerika Syarikat, kata Troy Miller, pegawai kanan yang menjalankan tugas sebagai pesuruhjaya CBP dalam satu kenyataan. CBP tidak akan bertolak ansur menurut laporan. Ini bukan kali pertama Top Glove menerima publiciti buruk berhubung dasar syarikat tersebut tentang sumber manusianya. Akhbar The Guardian pada tahun lalu mendedahkan kerajaan United Kingdom masih menggunakan sarung tangan perubatan yang digunakan sebagai PPE oleh pekerja kesihatan Barisan Hadapan dari sebuah syarikat pengeluar di Malaysia yang berulang kali dituduh memaksa pekerjanya bertahan dalam keadaan seperti hamba abdi di kilangnya. Top Glove berhadapan dengan pelbagai tuduhan eksploitasi daripada pekerja migran yang kebanyakannya dari Bangladesh dan Nepal, kata laporan itu. Pada bulan April tahun lalu ketika puncak wabak COVID-19, pekerja Top Glove memberitahu The Guardian bahawa mereka bekerja pada shift 12 jam, 6 hari seminggu dengan penghasilan hanya £1 sejam, iaitu kira-kira RM5.71, tetapi mereka tidak diberi perlindungan yang memadai. Pekerja juga mengaku kepada aktivis buruh The Guardian dan media lain bahawa mereka menghadapi penyalahgunaan buruh lain termasuk pemotongan gaji yang tidak sah dan ikatan hutang, dakwa The Guardian. Bagaimanapun, pada 21 Julai tahun lalu, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata tiada sebarang kesalahan melibatkan elemen buruh paksa yang dikesan semasa satu operasi menggabungkan pasukan petugas khas Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007 dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP telah dilakukan di Ibu Pejabat Top Glove di Meru, Klang pada 13 Julai 2020, lapor bernama. Beliau menyifatkan tindakan CBP itu boleh menjejaskan kredibiliti dan imej negara di peringkat antarabangsa selain mempengaruhi keyakinan pelaburan asing terhadap negara ini. Tuduhan itu tidak adil. Mereka sepatutnya meminta kita melakukan siasatan dan seterusnya menunggu hasil laporan sebelum mengambil sebarang tindakan. Top Glove adalah keutamaan saya kerana syarikat ini dipersalahkan dan dituduh tanpa sebarang alasan. Oleh itu, saya akan mengunjungi Top Glove dan menjemput wakil dari Amerika Syarikat menerusi Wisma Putra, katanya. Pada 10 Februari lalu, Bernama melaporkan Malaysia Rating Corp Berhad (MARC) telah meningkatkan penarafan kredit korporat Top Glove daripada AA pada tahun 2020 kepada AA+ pada tahun 2021. Pengarah urusan Top Glove, Datuk Lee Kim Miao, berkata pihaknya menghargai penarafan yang tinggi diberi MARC itu. Ini menunjukkan bahawa asas kewangan dan pasukan pengurusan berada pada tahap yang mantap serta keyakinan MARC terhadap kemampanan jangka panjang perniagaan kami, katanya seperti dipetik. Nampaknya CBP langsung tidak terpesona dengan penarafan tinggi tersebut. Top Glove tetap didakwa mengamalkan tenaga buruh paksa oleh kerajaan Amerika Syarikat. Apa nak jadi dengan negara kita? Syarikat pelaburan dari luar negara cabut lari. Syarikat tempatan didakwa guna buruh paksa. Inilah akibatnya apabila kerajaan membiarkan syarikat mengambil migran sebagai sumber buruh murah mereka. Justru, apa yang tinggal buat ekonomi dan rakyat marhin? Parlimen wajar bersidang untuk membincangkan isu ini.